Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan meneruskan kelas PDPR kita. Jadi insya-Allah pada petang ini Ustaz akan ulang kaji perkara-perkara sunat dalam solat terbahagi kepada dua. Jadi kita sama-sama kita ulang kaji pelajaran tahun 4 ya. Kali ini kita akan ulang kaji pelajaran tahun 4, iaitu tajuk yang berkaitan dengan perkara-perkara sunat dalam solat terbahagi kepada dua. Jadi murid boleh rujuk buku teks, buku teks tahun 4 kalau ada lah, buku teks tahun 4 ibadah, ataupun kamu boleh juga rujuk pada nota padat, buku nota padat kalau ada lah. Baik, insyaAllah kita akan tengok satu-satu, iaitu perkara sunat dalam solat terbagi kepada dua. Jadi kita tengok sama-sama. Yang pertama sunat ab'ad, sunat ab'ad. Yang kedua adalah sunat hay'ah, sunat hay'ah ataupun sunat hay'at pun boleh. Tapi bila disebut dua, itu sahaja, dua je. Dalam solat ni dua sahaja perkara sunat yang perlu diberi perhatian, yang perlu diambil tahu. Kena ambil tahu, jangan duk biar macam tu je. Baik, insya-Allah penerangan Ustaz akan diteruskan kepada tajuk yang pertama, iaitu sunat ab'ad. Kita tengok apa dia punya takrif sunat ab'ad. Sunat ab'ad ialah perkara-perkara sunat yang dilakukan semasa solat, yang jika tertinggal untuk melakukannya disunatkan melakukan sujud sahwi sebagai ganti. Apa dia perkara-perkara sunat ab'ad? Yang pertamanya ialah perkara sunat ab'ad ialah tahiyat awal. Tengok nombor satu tu, tahiyat awal. Tahu tahiyat awal, kita tahulah bila tahiyat awal pada rakaat yang kedua, yang kita baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, apa semua tu, sampailah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu tahiyat awal. Jadi itu sunat ab'ad. Jika kita terlupa, kita tertinggal, contoh daripada rakaat yang kedua, macam kita semayang dulu, pernah semayang kan, semayang dekat surau sebelum kita PKP, sebelum kita ada COVID ni lah, kita semayang berjemaah. Ada murid-murid yang kadang-kadang dia dah terlajak bangun ketika mana tahiyat awal. Maka ketika itu bila nak habis semayang nanti, maka hukumnya ialah kenalah dia sujud sahwi. Kenapa sunat ab'ad? Kerana tahiyat awal itu adalah sunat yang dituntut. Dia bukan macam rukun. Sunat ni lain. Sunat ini adalah pelengkap kepada amalan-amalan ataupun perbuatan-perbuatan rukun dalam solat. Jadi itu beza dia. Yang kedua, bacaan selawat semasa tahiyat awal, yang kita baca tadilah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, duduk membaca tahiyat. Duduk tahiyat tu, duduk tahiyat itu pun termasuk dalam sunat ab'ad. Yang keempat ialah doa kunut. Doa kunut yang kita baca, Allahumma hadini fi man hadait. Kita baca dalam solat sunat subuh. Itu adalah sunat ab'ad. Jadi kalau kita tertinggal, maka disunatkan kena sujud sahwi. Macam mana bacaan sujud sahwi? Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Apa maksud dia? Maha suci Allah, man la yanamu, yang tidak pernah tidur, wa la yashu, dan yang tidak pernah lupa. Jadi Allah buat satu benda tu, Allah tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa, menunjukkan apa? Yang selalu lupanya kita. Jadi bila sembahyang tu, yang boleh terlupa tu dengan gangguan syaitan apa semua, maka disunatkanlah kita untuk membaca sujud sahwi. Masa Ustaz belajar dulu, guru Ustaz bagi tahu sujud sahwi ni keistimewaan dia ialah apabila kita membaca sujud sahwi, dia adalah satu bacaan yang mana bila kita baca, kita melaknat syaitan. Bila kita baca, kita melaknat syaitan. Melaknat siapa? Melaknat syaitan, yang mana yang membuatkan kita lupa.
tu kerja syaitan lah. Jadi bila kita baca dalam solat tu, syaitan tu ibarat dilaknat lah. Kita mencela, kita mencela kepada iblis yang membuatkan kita lupa. Okey. Kemudian berdiri ketika membaca doa kunut. Berdiri, Allah masa doa berdiri, tu doa sunat abad. Yang ketujuh, bacaan selawat ke atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa bacaan tahiyat akhir. Itulah yang tak akhir itulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu dalam tu pun termasuk dalam sunat abad. Baik, kita tengok pada sunat hayat, sunat hayah, iaitu sunat hayah pula ialah perkara-perkara sunat semasa solat yang jika tertinggal untuk melakukannya tidak perlu dilakukan sujud sahwi. Perkara-perkara sunat hayah ialah yang pertama, mengangkat tangan ketika takbir. Tu yang pertama, kita tengok sama-sama. Mengangkat tangan ketika takbir. Takbir dalam solat ada dua, takbiratul ihram dan takbir intiqalat. Jadi ketika mana takbir intiqalat, apa makna takbir intiqalat? Takbiratul ihram yang kita mula-mula nak semayang tu. Takbir intiqalat ialah takbir perpindahan rukun antara satu rukun ke satu rukun yang lain. Baik. Kemudian yang kedua, membaca doa iftitah. Allahu akbar kabira sampai habislah. Yang mula-mula kita semayang sebelum kita baca suratul Fatihah. Kemudian yang ketiga, meletakkan tangan di bawah dada dengan tangan kanan berada di tangan kiri. Yang kita duk buat itulah, tangan kanan duk atas tangan kiri. Tu baru betul, bukan terbalik. Tangan kanan letaklah di atas tangan kiri. Itu adalah perkara sunat hayat ataupun hayah yang perlu diberi perhatian, yang perlu kamu ambil tahulah. Baik. Kemudian membaca doa iftitah sudah. Membaca surah pilihan. Membaca surah pilihan, mana-mana surah lah, panjang ke pendek tak jadi masalah. Janji baca. Ada orang baca panjang susah, baca pendek pun susah. Semayang kan, baca panjang sangat, lengoh kaki lah, apalah. Jadi biarlah sederhana. Baca pendek sangat pula, ada orang kata cepat sangat semayang. Jadi biarlah pertengahan. Semayang ni kena dengan Allah, ni bukan dengan manusia. Kita semayang ni kita dengan Allah. Bila kita dengan Allah, jadi kenalah ada disiplin. Kalau kita kat rumah pun ada disiplin, dekat sekolah ada disiplin, kenapa dengan Allah tak ada disiplin? Jadi kena tahu, kena tanya di sini, semayang aku ni macam mana? Elok dah ke semayang aku ni? Duk belajar semayang hari-hari, tapi semayang tu tak berapa betul lagi. Rugilah. Okey. Melafazkan amin seketika selepas membaca suratul Fatihah. Bila waladdallin amin. Tu amin tu pun di antaranya lah, di antara sunat hayah. Kemudian membaca tasbih ketika rukuk, membaca tasbih ketika sujud. Itu subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Itu sunat hayah. Ketika sujud subhana rabbiyal a'la, kalau rukuk subhana rabbiyal azimi. Itu bacaan. Baca tasbih ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Ada tambah lagi hamdan tayyiban mubarakan fi. Jadi mana tak kisah, tapi yang disebut sunat itu adalah yang disebut ketika mana bangun daripada rukuk. Itulah i'tidal. Tapi yang dibaca itu adalah sunat. Yang i'tidalnya apa? Bangun daripada rukuk, bacaan itu sunat. Tu kena faham tu. Kemudian duduk iftirash. Apa dia duduk iftirash? Yang ke-8, duduk iftirash semasa duduk antara dua sujud dan tahiyat awal, duduk di atas buku lali kaki kiri. Yang kita duduk di atas buku lali, kita duduk di situ. Tu yang duduk menyilang situ kaki tu, itulah duduk iftirash. Di antaranya lah duduk iftirash. Dia ada banyak duduk iftirash, duduk tawaruk. Dalam semayang ni dia ada banyak nama-nama duduk. Duduk iftirash ni di antara duduk antara dua sujud ataupun duduk tahiyat awal, yang kita kaki kita bersilang boleh menyentuh kita tu, yang kaki kiri kita duduk di atas, duduk di atas kaki kiri. Dia duduk macam tu keadaan dia. Itu biasalah. Itu ya di antara ni lah, yang duduk-duduk yang digalakkan lah. Kalau tak mampu nak buat macam tu Ustaz, macam mana? Boleh ke duduk biasa? Boleh.
Ini sunat. Cuma kalau tak buat tu, sunat ni dia semayang dia tu tak berapa cantik lah. Sebab yang mana Ustaz sebut ni, perkara sunat ini adalah menampung perbuatan rukun yang tidak sempurna. Apa tugas sunat? Tugas amalan sunat, perkara sunat ialah dia adalah tugas dia lebih kepada kalaulah ada perkara rukun yang tidak sempurna, maka amalan sunat ini menampung daripada pahala-pahala ataupun perkara-perkara wajib yang tidak sempurna ataupun apa yang kita buat tu tidak berapa tepat. Kecuali lah pada bacaan. Ini perbuatan ya, yang Ustaz sebut ni pasal perbuatan. Bacaan tak boleh. Bacaan memang kamu kena betulkan, guna usaha bagi betul, belajar tajwid bagi betul-betul lah. Tambah-tambah pada suratul Fatihah lah. Kalau bab surah lain tak jadi masalah lagi. Surah Fatihah tu penting. Sebab apa? Kalau tersalah baca, maka boleh mengakibatkan batalnya solat. Baik, yang terakhir iaitu memberi salam yang kedua. Memberi salam yang kedua. Pasal apa? Yang pertama tu tak? Yang pertama itu wajib, yang kedua itulah sunat. Jadi itulah di antara ulang kaji kita. Di antaranya tentang perkara yang Ustaz terang tadi, iaitu bahagian sunat abad, sunat hayat ataupun sunat hayah Kemudian sunat abad, apa dia punya jenis-jenis perbuatan dalam sunat abad, dan ini sunat hayat, dan kemudian itu sajalah daripada Ustaz penerangan ulang kaji bagi pelajaran silibus tahun 4 tentang perkara-perkara sunat di dalam solat. Jadi Ustaz harap apa yang Ustaz sampaikan tu dapatlah kamu manfaatkan dan dapatlah kamu gunakan untuk panduan untuk kamu mengulang kaji pelajaran UPKK yang kita pun dah rasa tak berapa lama lagi dah untuk kita menghadapi peperiksaan. Jadi semoga dalam video yang sebelum ni Ustaz dah bagi banyak dah. Jadi saya harap kamu dapatlah tengok. Kalau rasa-rasa tak ingat nak tengok balik, buka aja YouTube, ada Ustaz letak dalam YouTube tu, boleh kamu tengok panduan untuk kamu ulang kaji di rumah. Bagaimana di rumah kita nak belajar, itulah panduan yang kita boleh buat dan yang sekadar yang Ustaz boleh bantu dari sudut PDPR. Semoga apa yang Ustaz sampaikan itu dapat manfaat bersama. Yang baik, yang terbaik itu datang daripada Allah. Yang lemah, yang kurang itu daripada Ustaz sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.